Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jeka yang jemaah-jemaah Ghuraba Travel. Semua haji ya hari ni? Tak ada hajah. Okay. Harap barang-barang semua pastikan ada, jangan ada yang tertinggal. Sebelum kita memulakan perjalanan kita ke Jabal Sur, kita rasa macam kuranglah kalau tak ada bacaan doa, betul tak? Jadi saya nak jemput Ustaz Ilham untuk memimpin bacaan doa kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Mutawifah Natasha. Okey. Jadi para jemaah, bagi memberkati perjalanan kita ni nak pergi ke Jabal Sur, baiklah kita mulakan dengan bacaan doa. Dipimpin oleh siapa? Haji eh? Tak lagu aja, saya lah Haji. Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan perjalanan pergi dan balik kita hari ini. Sebelum kita nak memulakan perjalanan kita pada hari ini, saya nak jemput Ustazah Aida untuk memberi sedikit taklimat berkenaan dengan keselamatan sepanjang perjalanan kita. Haji yang belakang tolong jangan dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji-haji sehat semua? Dah makan? Alhamdulillah. Okay, saya Mutawifah Aida. Tahu nama saya apa? Okey, bagus. Okey, saya di sini akan membagi taklimat berkenaan keselamatan dan adab-adab semasa menziarahi Jabal Sur. Okey? Okey, yang pertama, sebelum kita nak menziarahi Jabal Sur, haji-haji kenalah hendaklah menjaga akhlak. Kalau kita ni di sesuatu tempat yang mulia, kita pergi tempat yang mulia, perlu ada adab tak? Oh, bagus jemaah ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau kita nak masuk rumah orang kan, kita kena bagi salam tak, Haji? Macam tu jugalah kalau kita nak pergi sesuatu yang tempat yang mulia, betul tak? Okey. Yang kedua, kita datang tempat mulia, kita sedar diri kita ni kan sebagai tetamu Allah. Faham tak? Faham. Kita kena sedar diri kita ni datang ke sesuatu tempat Nabi SAW pernah berhijrah. Jelas tak suara saya, Haji? Macam tak ada semangat je ni. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Sebelum tu, haji-haji semua pakai kasut ke? Tak ada yang pakai selipar. Apa tu pakai selipar? Tak ada lagu ragu-ragu. Okey. Okey. Yang ketiga, solat adab. Haji jaga lisan, kena jaga adab. Betul? Jangan nak buat benda senonoh, jangan nak buat maksiat. Faham tak, Haji? Okey. Yang terakhir untuk keselamatan, Haji jangan tergesa-gesa sewaktu kita nak naik jabal tu. Sebab jabal tu jalan tak selamat. Kena hati-hatilah. Okey? Okey. Saya harap apa yang saya dapat sampaikan, Haji ni dapat praktik atau dapat fahamilah.
Mutaifah Aida. Sama-sama Ustazah Aida atas taklimat berkenaan dengan keselamatan sepanjang kita perjalanan hari inilah. Saya harap apa yang Ustazah Aida sampaikan tadi dapat dipraktikkan dalam diri, sebab keselamatan amatlah penting, bukan untuk diri tapi juga untuk orang lain. Okay? Sekarang kita nak ke Jabal Sur untuk nak supaya haji-haji tak bosanlah kan sepanjang perjalanan. Saya nak jemput Ustaz Ilham untuk ceritakan sedikit berkenaan dengan Jabal Sur. Okey, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi kita nikmat untuk masih hidup sampai hari ini. Sebab apa? Apa tujuan Allah bagi peluang ni? Supaya kita jadi lebih baik dari semasa ke semasa. Kita jadi lebih baik daripada versi kita yang semalam. Okey, insya-Allah. Jadi selain itu terima kasihlah. Terima kasih haji-haji kerana pilih travel agency kami sebagai peneman anda. Kebahagiaan anda adalah kebahagiaan kami. Okey. Jadi kalau kita nak cerita pasal Gua Sur ni, dia memang sangat berkait rapat dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Haji ingat tak apa maksud hijrah ni? Hijrah ni sebenarnya apa? Maksud dia ada banyak. Ada hijrah membetulkan diri daripada berhijrah untuk membetulkan diri kan. Tapi hijrah dalam konsep ni, dalam konteks ni adalah perjalanan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ingat lagu Mak Ali Hijrah? Okey. Jadi kenapa umat Islam diperintahkan untuk berhijrah? Ini disebabkan seperti yang haji-haji tahu kan, haji-haji maklum, agama Islam ni dari permulaan lagi memang dah ditentang hebat dah oleh orang-orang Quraisy. Memang dah ditentang sekeras-kerasnya. Jadi apabila Abu Talib pun telah meninggal dunia, maka diorang ni makin liarlah, makin berani nak buat zalim dekat umat Islam ni. Jadi peristiwa hijrah ni adalah untuk mengurangkan lagi tekanan yang diterima oleh umat Islam ketika itu. Okey. Jadi ketika berlakunya hijrah, mereka melakukan hijrah secara berperingkat lah. Dia tak pergi sekaligus. Kalau pergi sekaligus, lauk lah kena tangkap. Okey. Jadi dia orang pergi secara berperingkat, dan Rasulullah bersama Abu Bakar waktu tu antara orang yang terakhir pergi berhijrahlah waktu itu. Jadi sehari sebelum Rasulullah nak berhijrah, Rasulullah pergi dulu ke rumah Abu Bakar. Rasulullah cakap dekat dia yang Rasulullah nak Abu Bakar ni jadi peneman dia sepanjang dia berhijrah nanti. Jadi Rasulullah pun, Abu Bakar pun terharulah dengan permintaan Rasulullah. Jadi pada malam dia nak pergi tu, orang-orang kafir Quraisy ni memang dia dah rancang sesuatu dah. Dia rancang, dia hantar banyak orang pemuda untuk kepung rumah Rasulullah. Supaya apa? Supaya nanti Rasulullah keluar, dia orang akan bunuh Rasulullah lah. Planning dia orang. Tapi dia orang dapat merancang je lah. Allah yang menentukan. Okey. Jadi ceritanya Rasulullah ni dia tahu, dia sedar dah dekat luar sana memang dah ramai dah orang mengepung rumah mereka, mengepung rumah Rasulullah. Jadi Rasulullah minta Saidina Ali ni untuk ganti tempat tidur dia. Alasannya untuk mengelirukan pihak musuh lah. Okay? Jadi kalau kita fikir ikut logik akal, mustahil, sangat-sangat mustahil untuk keluar tanpa dijejaki. Tapi disebabkan izin Allah juga, Rasulullah dapat keluar dengan selamat. Waktu tu Rasulullah ambil pasir kan. Lepas tu dibaca dekat pasir tu surah Yasin ayat 9. Kalau surah Yasin ni saya dengar boleh jadi doa pendinding.
Doa pelindung. Kalau tinggalkan rumah ke apa ke daripada pencuri kan. Okey. Jadi Rasulullah baca, lepas tu Rasulullah tabur. Dengan izin Allah, semua pemuda-pemuda ni tadi terus tertidur, terlelap. Memang tak sedar langsung Rasulullah dah keluar dari kediaman dia. Masya Allah, tengok asbab dia kan. Okey. Jadi Rasulullah pun pergi bersama Abu Bakar ke Gua Sur. Nak tahu apa jadi dekat Gua Sur? Sambungan ceritanya nanti kita serahkan pada yang pakar. Okey, Ustaz Nasiruddin. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Apa khabar Haji? Yang belakang ni nama Haji apa tadi? Yang belakang sekali tu? Sebelah kiri, kanan. Haji Roy. Yang tengah ni Haji apa ni? Haji apa? Haji Ria. Yang belakang satu lagi? Allah, Haji Awang kan? Yang depan ni Haji apa ni? Haji Chen, Masya Allah. Yang pakcik ni pula Haji apa Haji? Haji Mante, Masya Allah. Lain macam kita berjemaah hari ni. Okey Haji, apa yang menarik dalam kisah Jabal Sur ni Haji pernah dengar kan? Ada yang riwayat yang mana biasa bercerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sampai depan pintu gua Jabal Sur. Sahabat ni Saidina Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat ni volunteerkan diri nak masuk ke dalam gua untuk memeriksa keadaan gua, sama ada haiwan berbisa seperti kalajengking, ular, duri-duri ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercedera. Padahal Rasulullah ni Haji tahu kan, Rasulullah ni adalah kekasih Allah SWT, yang mana sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Dapat je Allah memberitahu kepada Rasulullah apa yang ada di dalam gua, tapi kasihnya dalam hubungannya sahabat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup menggadaikan nyawanya untuk membahayakan diri kerana kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari keduanya, yang pertama tadi mereka dah bermalam pada malam yang pertama, tapi pada malam keduanya pula sahabat ni dipatuk oleh ular ataupun kalajengking, haiwan yang berbisa, yang mana sentiasa diriwayatkan turun temurun. Memang ada riwayat yang menyatakan haiwan berbisa. Sahabat ni, Rasulullah tengah tidur dekat paha sahabat ni. Rasulullah ni tidur. Sahabat melihat muka Rasulullah yang dalam keadaan yang nyenyak. Memang nyenyak Rasulullah tidur. Memang mungkin letih sebab hari kedua. Dalam yang hari kedua ni, sahabat ni telah dipatuk kakinya, sama ada sebelah kiri. Tidak ada riwayat yang menyatakan. Cuma riwayat menyatakan dipatuk oleh haiwan yang berbisa, disengat. Jadi sahabat ni menangis, menitiskan air mata. Kalau kita dah kasihkan seseorang, nak ganggu dia tidur pun kita tak sanggup, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menangis sahabat ni. Bila dah menangis, jatuhlah air mata. Air jatuh mata sahabat terkena pipi Rasulullah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pun terus bangun bertanya, sebagai contoh. Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Yang pertama. Yang kedua, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Masih juga sahabat ni terdiam, tak sanggup nak memberitahu. Dan ketiga kalinya Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Jawablah sahabat ni, kakiku telah disengat oleh haiwan yang berbisa. Jadi Rasulullah pun dah tahu situasi sahabat ni terkena patukan haiwan yang berbisa. So Rasulullah pun meludah tempat yang mana di mana kena disengat oleh haiwan berbisa ni tersebut. Jelas kan Haji? Jelas kan? Alhamdulillah. Masa berlindung tersebut di gua Jabal Sur ni, dalam pada masa tersebut masa berlindung, banyak pembantu yang akan membantu Rasulullah SAW. Haji boleh bertanya kalau rasa nak tahu siapa yang lebih detail, insya-Allah.
Haji ada soalan? Okey, saya ada satu soalan. Selain daripada Saidina Abu Bakar yang dia tolong Nabi tu kan, siapa lagi yang tolong Nabi waktu tu? Okey, terima kasih. Cantik soalan tu Ji. InsyaAllah. Mutawifah akan membantu haji-haji untuk menjawab soalan tersebut, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Mutawif. Terima kasih kepada Haji Awam, Haji Roy. Haji Roy. Okay. Atas soalan yang diajukan berkenaan dengan siapa lagi yang membantu Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar selain mereka berdua, betul? Selain daripada mereka berdua, ada juga anak Abu Bakar, iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Apakah tugas Saidina Abdullah bin Abu Bakar? Okey, tugasnya adalah bertanggungjawab memberi kabar atau berita terkini dari kota Mekah. Okey, yang kedua adalah Asma dan Aisyah, iaitu puteri kepada betul. Puteri kepada Abu Bakar. Tugas mereka berdua ni adalah menghantar makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar, iaitu pada setiap petang. Kemudian orang yang keempat adalah Abdullah ibnu Ariqat, iaitu bertanggungjawab berpura-pura mengembala kambing sebanyak 2 ekor. Okey. Dan perahan susu daripada kambing itu akan dijadikan minuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Abu Bakar. Kemudian yang terakhir sekali adalah Amir bin Fuhairah, iaitu Amir bin Fuhairah. Apakah tugas Amir bin Fuhairah ini? Tugasnya adalah sebagai petunjuk jalan, sebagai macam kompas lah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Saidina Abu Bakar. Kemudian Amir bin Fuhairah ini juga turut membantu Abdullah ibnu Ariqat. Harap apa yang ibadah-ibadah yang haji-haji lakukan ni niatkan ke Allah, bukan kerana manusia. Sebab dalam Al-Quran pun pernah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalam syurga selama-lamanya, insya-Allah. Okey, haji-haji dah boleh turun bas, kita dah sampai ke hotel. Jadi haji-haji boleh rehat sebab malam nanti kita ada aktiviti lain, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.